ambil persoalan berkenaan apa itu dolomite. Okay. Dolomite adalah compound ataupun sebatian. Sebatian yang terdiri daripada magnesium dan kalsium. Jadi, ia diproses daripada batu, daripada tanah ke batu, ataupun kita biasa kita dengar MgL. MgL apa dah? Magnesium limestone. Magnesium limestone. What is limestone? Limestone ialah kalsium karbonat. Jadi magnesium limestone maksud terdirilah daripada magnesium dan kalsium. Okay. Jadi dolomite, elemen dalam banyak dolomite ialah magnesium dan kalsium. Jadi ada setengah pihak kata dolomite bukan baja. Kita kena ingat dalam dolomite kandungan dolomite itu ialah magnesium dan kalsium. Sedangkan rata-rata baja terdiri pada magnesium, kalsium, nitrogen, fosforus, kalium dan sulfur. Jadi dalam unsur atau elemen makro baja terdiri daripada salah satunya ialah magnesium dan kalsium. Jadi tidak betul orang mengatakan dolomite itu bukan baja. Fungsi yang utama ialah memberikan menambah atau menambah kandungan magnesium dan kalsium dalam tanah. Baik. Yang mana magnesium dan kalsium tu memainkan peranannya amat penting dalam aktiviti enzim dan koenzim, terutama dalam aktiviti metabolisme pokok. Cukup itu. Jadi kita tahu magnesium itu penting, bukan sekadar kita dolomite untuk menetralkan tanah, mengubah pH tanah. Tapi magnesium dan kalsium itu ada fungsi yang tertentu baginya. Jadi yang pertama kali bila tanah tidak dedahkan, bila tanah kita dedahkan, maksudnya kita telah ubah rupa bentuk permukaan tanah, tentulah ada benda reput. Bila benda ada benda reput, keasidan tanah akan bertambah. Jadi salah satu fungsi dolomite ialah menurunkan keasidan tanah. Jadi sebaik saya tanah tu dibajak ke atau dikorek ke ataupun diratakan, hendaklah kita bubuh awal-awal ialah dolomite. Okey. Setelah itu kalau kita tanam durian, sehinggalah dalam setahun, yang baiknya ialah 4 kali setahun. Jadi carilah masa kita bubuh dolomite daripada mula sampai akhir tahun 4 kali. Just bubuh layer yang satu lapisan yang nipis saja. Jangan letakkan longguk sembat-sembat, kerana dolomite tu digunakan untuk permukaan tanah. Kalau boleh peringkat mulanya, setelah tanah dibajak atau tanah diratakan, seluruh permukaan tanah tu kenalah tabur dengan dolomite. Bila pokok sudah melebihi daripada 1 tahun, bila pokok lebih 1 tahun, kalau durian serah mencapai 5 kaki lah. Jadi pun juga sama. Jangan kita ingat kita hanya bubuh one off. Sekali bubuh mula tanam, tak bubuh lah. Jadi kita terus bubuh, sama ada hendak 3 kali setahun ataupun bubuh 4 kali setahun. Tapi jangan kurang daripada 2 kali. Kemudian kita tengok bidang mana kita gunakan, bidang lain yang selain kita menanam pokok, kita gunakan dolomite. Okay. Kita kena ingat dolomite mengandungi magnesium dan kalsium, yang boleh juga dalam dia akan berubah bentuk. Berubah bentuknya daripada magnesium karbonat boleh jadi magnesium oxide, dan boleh juga jadi kalsium karbonat, dan boleh jadi kalsium oxide. Jadi perubahan bentuk sebatian itu melalui proses. Jadi menunjukkan perubahan bentuk compound itu
boleh berubah, menunjukkan penggunaan dolomite pun juga bukan tertumpu kepada kebun saja. Jadi contohnya kita beli ikan. Bila kita buat kolam, setelah dikorek, masuk dikorek, sampai korek mesti ada benda-benda yang benda asing, benda-benda mikro ke, benda hidup pun juga, dan juga benda berput-reputan. Kita elok kena bubuh juga kapur. Orang kata kapur pertanian. Itu istilah saja. Tapi teruslah sebenarnya samalah juga dengan dolomite. Kerana dari segi kimia ni, dari segi chemical element dia tetap ada magnesium dan juga kalsium, yang mana kedua-dua compound itu akan berubah kepada sebatian yang lain. Jadi perubahan itu menunjukkan dolomite banyak digunakan berbagai-bagai bidang. Kira mula kita buat kebun, kita kena bubuh dolomite. Okay? Kena tabur dolomite. Bukanlah dolomite itu baja asas. Okay? Tetapi dolomite berfungsi menambahkan mengubah pH tanah dan juga menambahkan elemen yang akhirnya magnesium dan kalsium itu banyak fungsi-fungsi yang lain. Okay? Jadi tidaklah setelah kebun dah mula dah di dolomite dia dibubuh, pokok dah mula ditanam, maka urutan seterusnya lah kena ada bubuh baja elemen makro dia, iaitu nitrogen, fosforus dan kalium, atau lebih kenali kita panggil NPK. Setelah pokok belum membesar, kita kenalah tambah lain elemen-elemen lain, sama ada dalam bentuk sebatian atau bentuk organik. Bila kita ada kebun yang sudah lama, pokok yang besar contohnya, jadi setelah kita clearkan rumput-rumputnya, dan termasuklah pangkal pokok durian yang besar tu kena bersihkan, kerana dari situ bermulanya berbagai penyakit. Jadi oleh kerana kita baru clearkan kebun dan banyak perebutan berlaku dalam kebun tu, jadi langkah pertama ialah setelah kita buat clearance, hendaklah kita bubuh tabur dolomite seluruh kebun. Ini bagi pokok kebun yang pokok tua lah ni, dan termasuklah pangkal durian. Kerana pokok durian yang besar biasanya dah ada bani, itu buttress root. Jadi bani tidak, bila pokok durian sudah ada bani atau buttress root tu, tidak digalakkan bubuh tanah. Sebab bubuh tanah nak buatkan lagi, kerana bani itu atau buttress root tu memang tujuannya untuk membuatkan pokok tu lebih kuat, lebih tegak, lebih tidak mudah bukis. Jadi termasuklah tepi keliling bani itu tidak ada bubuh dolomite. Jangan bubuh tanah.